Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzul Salihah binti Zulkifli dari Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1, Ambilan PISMP Ogos 2023 hingga Julai 2028. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana kesan perubahan pendidikan semasa mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Baiklah, saya akan menerangkan definisi mobiliti sosial. Anda tahu tak apa itu mobiliti sosial? Jadi, mobiliti sosial ini merujuk kepada perubahan kedudukan individu atau kumpulan dalam struktur sosial sama ada ke arah yang lebih tinggi, lebih rendah atau mendatar. Jadi, konsep ini melibatkan perubahan dalam aspek ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan status sosial yang mempengaruhi taraf hidup murid. Jadi dalam sosial pendidikan ni dianggap sebagai mekanisme utama yang membolehkan seseorang individu itu meningkatkan kedudukan sosial melalui pencapaian akademik dan sesuatu kemahiran. Jadi bentuk mobiliti sosial terbahagi kepada 3, iaitu mobiliti menegak sama ada menaik atau menurun, mendatar, kemudian intergenerasi dan intragenerasi. Namun, peluang mobiliti sosial ini tidak berlaku secara sama rata kerana dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosioekonomi dan persekitaran pelajar itu. Jadi, kenapa berlakunya isu ketidaksamaan pendidikan ni? Jadi, ketidaksamaan pendidikan ni merujuk kepada perbezaan akses, peluang dan pencapaian dalam sistem pendidikan akibat latar belakang sosioekonomi dan budaya pelajar itu. Jadi, perubahan pendidikan semasa seperti pembelajaran digital telah memperlihatkan jurang yang lebih ketara antara pelajar yang berkemampuan tinggi dan kurang berkemampuan. Jadi, pelajar berpendapatan tinggi ni mempunyai kelebihan dari segi akses teknologi, internet yang stabil dan sokongan akademik tambahan. Manakala pelajar yang kurang berkemampuan ini menghadapi kekangan peranti, capaian internet yang terhad dan sokongan pembelajaran yang kurang. Dan faktor moden budaya seperti tahap pendidikan ibu bapa juga turut mempengaruhi keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan pembelajaran moden. Ketidaksamaan ini telah mewujudkan jurang pencapaian yang memberi kesan langsung terhadap peluang mobiliti sosial pelajar. Jadi, pembentangan ini bertujuan untuk saya menilai kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar secara kritis dan berasaskan bukti. Jadi, tumpuan yang diberikan kepada 3 isu utama. Yang pertama adalah jurang digital dalam pendidikan, iaitu ketidaksamaan akses kepada teknologi dan pembelajaran dalam talian. Isu yang kedua adalah modal budaya dan sokongan keluarga, iaitu peranan latar belakang keluarga dalam menyokong pembelajaran. Dan isu yang terakhir sekali adalah akses kepada bimbingan akademik dan sumber, peluang mendapatkan tuition dan bahan pembelajaran tambahan. Ketiga-tiga isu ini dianalisis bagi melihat hubungan antara perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar. Jadi penilaian ini juga menekankan sejauh mana sistem pendidikan semasa ini mampu mewujudkan peluang yang adil dan inklusif kepada semua pelajar. Jadi saya akan terangkan peta konsep mobiliti menegak menurun melalui jurang digital dalam pendidikan. Okey, jadi yang pertama, pelajar ni datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan, di mana ia berhadapan dengan kekangan ekonomi yang signifikan. Ibu bapa yang bekerja dalam sektor tidak formal atau pendapatan harian sering tidak mampu menyebabkan pelajar tidak mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif serta kekurangan sokongan dari segi sumber teknologi. Okey, yang peringkat yang kedua adalah
akses teknologi terhad, di mana kekangan kewangan ni menyebabkan pelajar ini tidak memiliki peranti pembelajaran seperti komputer riba atau tablet sendiri. Mereka ni terpaksa berkongsi peranti dengan ahli keluarga lain, di samping berdepan dengan masalah capaian internet yang tidak stabil dan yang terhad. Jadi situasi ini telah menghadkan keupayaan mereka untuk mengikuti pembelajaran digital secara berkesan dan konsisten. Dan yang ketiga, kesukaran mengikuti pembelajaran digital, di mana murid ni mempunyai masalah keterbatasan akses teknologi yang mengakibatkan mereka ni sukar untuk menyertai kelas dalam talian seperti Google Meet dan Google Classroom. Selain itu, mereka ni menghadapi kesukaran dalam memahami tugasan yang diberikan oleh guru tanpa bimbingan yang mencukupi. Kekurangan interaksi dengan gurunya juga dapat menjejaskan pemahaman murid terhadap konsep pembelajaran secara mendalam. Seterusnya adalah pencapaian akademik murid yang merosot, di mana kesukaran dalam mengikuti pembelajaran ini menyebabkan pelajar ni tidak dapat menyiapkan tugasan dengan sempurna dan konsisten. Hal ini membawa kepada penurunan prestasi dalam peperiksaan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Jadi dekat sinilah berlakunya jurang pencapaian antara pelajar ni semakin melebar. Seterusnya, disebabkan akademik yang merosot tu, peluang pendidikan murid ni menjadi terhad, di mana prestasi akademik yang rendah menghadkan peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan yang berkualiti atau berprestasi tinggi. Dan mereka juga ni tak dapat memenuhi syarat kemasukan ke universiti atau program pendidikan lanjutan. Sekaligus ini menyebabkan ia menutup peluang untuk murid ini meningkatkan taraf pendidikan mereka di masa akan datang. Dan hasil daripada masalah tadi, akhirnya pelajar ini berisiko kekal dalam kelompok sosioekonomi yang rendah kerana kekurangan kelayakan dan kemahiran. Jadi peluang pekerjaan yang diperoleh juga terhad kepada sektor berpendapatan rendah. Keadaan ini mewujudkan kitaran kemiskinan yang berterusan dan menyumbang kepada mobiliti sosial menegak, iaitu menurun secara dalam masyarakat. Daripada mobiliti sosial tadi, agak-agak apakah kesan perubahan terhadap pendidikan semasa? Jadi, yang pertama, berlakunya ketidaksamaan akses pendidikan yang semakin melebar. Ketidaksamaan akses pendidikan ini merujuk kepada jurang yang semakin ketara antara pelajar daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza dalam mendapatkan kemudahan pembelajaran. Apabila sistem pendidikan ini beralih kepada pembelajaran digital, pelajar daripada keluarga yang berkemampuan ni mempunyai kelebihan kerana mereka ni memiliki peranti sendiri seperti komputer riba atau tablet serta capaian internet yang stabil. Sebaliknya, pelajar yang kurang berkemampuan ni pula sering berdepan kekangan seperti tiada peranti, perlu berkongsi dengan adik-beradik atau menggunakan internet yang lemah. Keadaan ini menyebabkan mereka ni tidak dapat mengikuti pembelajaran secara konsisten, sekaligus mewujudkan jurang yang lebih besar dalam akses pendidikan yang sepatutnya dinikmati secara sama rata atau adil oleh semua pelajar. Dan yang kedua, kesannya adalah keberkesanan pembelajaran menjadi tidak seimbang. Di mana dalam pembelajaran digital ni, keberkesanan pengajaran ni sangat bergantung kepada keupayaan pelajar untuk mengakses dan menggunakan teknologi dengan baik. Jadi pelajar yang mempunyai kemudahan lengkap dapat menyertai kelas dalam talian secara aktif, berinteraksi dengan guru serta memahami isi pelajaran dengan lebih jelas. Namun bagi pelajar yang mempunyai akses yang terhad, mereka ni sering terlepas kelas, tidak memahami, tidak dapat mengikuti penerangan guru dan menghadapi kesukaran melakukan tugasan yang diberikan melalui platform seperti Google Classroom. Jadi, kekurangan interaksi ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak efektif, sekaligus mewujudkan ketidaksamaan dalam tahap pemahaman antara pelajar di dalam kelas itu. Dan yang ketiga adalah penurunan pencapaian akademik secara berterusan. Apabila pelajar ni tak
tak dapat ikuti pembelajaran dengan baik, kesannya akan terlihat dalam pencapaian akademik mereka. Tugasan mereka tak siapkan, kefahaman mereka dalam kelas lemah terhadap topik pelajaran yang guru ajar tu, dan kekurangan latihan menyebabkan prestasi peperiksaan mereka ni menurun. Selain itu, pelajar ni juga mungkin ketinggalan dalam penguasaan kemahiran asas seperti 3M yang merupakan asas kepada pembelajaran yang seterusnya. Jadi, bila keadaan ini berlaku berterusan, jurang pencapaian antara pelajar ni akan semakin melebar dan sukar untuk memulihkan dalam jangka masa yang panjang. Dan akhir sekali, berlakunya penyempitan peluang mobiliti sosial ke atas, di mana pencapaian akademik yang rendah ni memberikan kesan yang sangat besar terhadap masa depan pelajar, di mana pelajar ni tidak dapat mencapai keputusan yang baik, akan menghadapi kesukaran untuk memasuki sekolah berprestasi tinggi, institusi pengajian tinggi atau program profesional. Akibatnya, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualiti dan berpendapatan tinggi adalah terhad. Dalam jangka yang panjang, keadaan ini menyebabkan mereka kekal dalam kelompok sosioekonomi yang sama atau lebih rendah, sekaligus mendorong kepada mobiliti sosial menegak secara menurun dan mengekalkan kitaran ketidaksamaan dalam masyarakat. Okey, seterusnya mobiliti intergenerasi melalui modal budaya dan sokongan keluarga. Okey, jadi yang pertama adalah ibu bapa berpendidikan tinggi, di mana ibu bapa ni mempunyai tahap pendidikan tinggi seperti lepasan universiti, lazimnya bekerja dalam sektor profesional dan mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan pendidikan. Jadi mereka ni sudah memahami keperluan akademik anak mereka serta kepentingan pencapaian dalam menentukan masa depan. Jadi kesedaran ini mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam perkembangan pendidikan anak-anak. Yang kedua adalah memberi sokongan akademik dan persekitaran pembelajaran, di mana ibu bapa berpendidikan tinggi ni lebih cenderung menyediakan sokongan yang komprehensif kepada anak-anak mereka, termasuklah membantu dalam membuat kerja sekolah, membantu prestasi akademik dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif di rumah. Jadi mereka ni juga sanggup melabur dalam bahan pendidikan seperti beli buku rujukan, bagi kelas tambahan dan langganan platform pembelajaran digital. Jadi ia ni dapat meningkatkan kefahaman dan prestasi anak-anak mereka. Dan yang ketiga, pendedahan awal kepada kemahiran pembelajaran moden, di mana anak-anak ni juga telah diberikan pendedahan awal kepada pelbagai kemahiran penting seperti penggunaan teknologi, budaya membaca, kemahiran berfikir aras tinggi serta komunikasi yang berkesan. Jadi, pendedahan ini membantu murid membina asas pembelajaran yang kukuh dan menyesuaikan diri dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemahiran kritis dan kreatif. Jadi, pencapaian akademik pelajar ni akan menjadi cemerlang lah, di mana hasil daripada sokongan dan pendedahan yang berterusan. Jadi pelajar ni mempunyai prestasi akademik yang tinggi, di mana mereka ni bukan sahaja memperoleh keputusan peperiksaan yang cemerlang, malah aktif dalam aktiviti co-curriculum serta mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Jadi keadaan ini menyebabkan murid ni akan menjadi lebih kompetitif berbanding pelajar lain di dalam kelas. Jadi daripada keseluruhan tu, daripada dapat pencapaian akademik yang cemerlang tu, murid ni dapat melanjutkan pelajaran dan mendapat kerjaya yang berkualiti, di mana ia membuka peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang berprestasi tinggi. Seterusnya, mereka ni berpeluang untuk menceburi kerjaya yang profesional seperti doktor, jurutera, pensyarah atau bidang lain yang
berstatus tinggi dan berpendapatan yang lumayan. Jadi ini meningkatkan kestabilan ekonomi individu dan keluarga itu sendiri. Dan hasil daripada mobiliti ini, keseluruhannya anak akan berjaya mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi berbanding ibu bapa mereka, sekaligus menunjukkan berlakunya mobiliti intergenerasi ke atas. Dan peningkatan ini bukan sahaja memperbaikikan taraf hidup individu, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga secara keseluruhan. Okey, jadi daripada mobiliti sosial intergenerasi, apakah kesan perubahannya terhadap pendidikan semasa? Jadi yang pertama adalah pengukuhan peranan modal budaya dalam pendidikan, di mana modal budaya ini merujuk kepada pengetahuan, nilai, kemahiran dan amalan yang diwarisi dalam keluarga yang mempengaruhi kejayaan pendidikan anak. Dalam konteks pendidikan masa kini yang menekankan kemahiran abad ke-21, latar belakang keluarga berpendidikan tinggi ni menjadi satu kelebihan yang signifikan, di mana ibu bapa ni mempunyai kesedaran pendidikan yang tinggi, mampu membimbing anak secara sistematik seperti membantu dalam perancangan pembelajaran mereka, memberi tunjuk ajar yang berkesan serta memupuk sikap positif terhadap pendidikan. Jadi keadaan ini secara tidak langsung meningkatkan keupayaan akademik pelajar dan membantu mereka mencapai prestasi dengan lebih baik. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi pendidikan secara optimum, di mana perkembangan teknologi dalam pendidikan ini membuka ruang kepada pelbagai kaedah pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel lah, di mana pelajar yang mendapat sokongan keluarga dan mempunyai akses kepada peranti dan internet dapat memanfaatkan sepenuhnya platform pembelajaran digital seperti kelas dalam talian, membuat video pembelajaran dan bahan interaktif. Jadi penggunaan teknologi ini bukan sahaja membantu murid dalam memahami konsep, malah memperkayakan pengalaman pembelajaran melalui pendekatan yang lebih menarik dan berkesan. Jadi sokongan ibu bapa dalam memantau dan membimbing penggunaan teknologi dapat akan memastikan pembelajaran berlaku secara optimum. Dan yang ketiga, pembentukan kemahiran berfikir aras tinggi dan pembelajaran kendiri. Jadi kurikulum pendidikan semasa ni telah menekankan kebat di mana pemikiran kritis, kreatif dan penyelesaian masalah. Pelajar ni mereka didedahkan sejak awal di rumah seperti aktiviti membaca, perbincangan dan penerokaan ilmu supaya lebih mudah mereka menguasai kemahiran tertentu. Selain itu, mereka juga ni cenderung membina kemahiran pembelajaran kendiri, iaitu kebolehan mengurus pembelajaran sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru di dalam kelas. Jadi, keupayaan ini menjadikan mereka lebih berdaya saing dan mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi pembelajaran. Dan akhir sekali, peningkatan peluang mobiliti sosial ke atas, di mana gabungan antara pencapaian akademik yang cemerlang dan penguasaan kemahiran holistik ini membolehkan pelajar ni memperoleh peluang pendidikan yang lebih baik seperti kemasukan ke universiti yang bagus. Seterusnya, mereka ni juga dapat mencuburi kerjaya profesional yang menawarkan pendapatan atau status sosial yang lebih tinggi. Jadi hal ini menunjukkan berlakunya mobiliti sosial intergenerasi ke atas, di mana murid ni berjaya mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi berbanding ibu bapa mereka. Sekaligus mereka juga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga secara keseluruhan di masa akan datang. Saya pergi kepada isu yang ketiga lah, iaitu akhir sekali di mana akses bimbingan akademik dan sumber. Jadi pelajar dalam sistem pendidikan yang sama, di mana bersekolah di sekolah kebangsaan yang biasa dengan tahap akademik yang sederhana sahaja. Jadi pada peringkat ini, mereka ni mempunyai peluang asas yang hampir setara dari segi kurikulum,
dan pengajaran di sekolah. Namun perbezaan ini mula wujud apabila terdapat variasi dalam kelas kepada sumber pembelajaran tambahan di luar bilik darjah. Yang kedua, akses kepada bimbingan akademik tambahan, iaitu sebahagian pelajar berpeluang mendapatkan bimbingan tambahan melalui kelas tuition berbayar, pembelajaran dalam talian seperti video pendidikan serta bimbingan intensif daripada guru pakar. Jadi akses ini memberi kelebihan kerana pelajar itu dapat mengukuhkan pemahaman, mengulang kaji secara lebih sistematik dan mendapat penjelasan yang lebih mendalam berbanding pembelajaran di sekolah semata-mata. Jadi dekat situ berlakunya peningkatan penguasaan akademik di mana mendapat bimbingan tambahan yang konsisten, dan pelajar ni pula akan menunjukkan peningkatan dalam penguasaan subjek khususnya dalam bidang yang bercabar seperti matematik dan sains. Jadi mereka ni akan menjadi lebih mahir menjawab soalan aras tinggi, memahami konsep secara lebih mendalam serta membina keyakinan diri dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi ini menjadikan pelajar itu menjadi lebih bersedia menghadapi penilaian akademik di masa akan datang. Yang disebabkan sokongan daripada tambahan itu, prestasi akademik murid itu akan meningkatlah, di mana ia memberikan kesan positif terhadap prestasi akademik, yang di mana pelajar itu mula memperoleh keputusan peperiksaan yang lebih baik, mencapai grade cemerlang dan berpeluang dipilih ke program khas seperti kelas aliran sains atau program kecemerlangan. Jadi kejayaan ini memperlihatkan perkembangan ketara dalam tempoh pendidikan mereka. Dan daripada akademik itu juga mereka ni mendapat peluang pendidikan dan kerjaya yang lebih baik, di mana ia membuka peluang pendidikan yang lebih meluas, termasuklah kemasukan ke universiti atau peluang mendapatkan beasiswa. Dan pelajar ni juga berpeluang mencuburi bidang kerjaya profesional yang menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dan kestabilan ekonomi yang lebih baik. Jadi daripada hasil daripada itu, secara keseluruhannya berlakunya perubahan status sosial dalam kehidupan individu tersebut, iaitu daripada tahap sederhana kepada tahap yang lebih tinggi dalam tempoh hayatnya. Jadi hal ini menunjukkan mobiliti sosial intragenerasi ini berlakunya peningkatan kedudukan sosial dicapai melalui usaha dan akses kepada sumber dalam kehidupan individu itu sendiri. Jadi, kesan perubahan terhadap pendidikan semasa ni, yang pertama adalah pengukuhan peranan pembelajaran tambahan dalam sistem pendidikan, di mana ia dapat meningkatkan keperluan terhadap pembelajaran tambahan di luar bilik darjah. Dan bimbingan akademik seperti kelas tuition dan pembelajaran dalam talian ni berfungsi sebagai pelengkap kepada pengajaran formal di sekolah. Dan melalui bimbingan ni juga, pelajar ni berpeluang mengulang kaji topik secara lebih sistematik, mendapatkan penjelasan secara lebih mendalam serta memperbaiki kelemahan mereka dalam subjek yang tertentu. Jadi keadaan ini menjadikan pembelajaran tambahan ni sebagai faktor yang sangat penting dalam membantu pelajar mencapai kecemerlangan akademik. Dan yang kedua adalah pemanfaatan sumber digital yang pelbagai, di mana kemajuan teknologi pendidikan ni telah menyediakan pelbagai sumber pelajaran digital seperti video pengajaran, kurs interaktif dan baharu juga dalam talian. Jadi pelajar ni memanfaatkan sumber ini secara konsisten, di mana ia meningkatkan kefahaman konsep dengan lebih berkesan kerana pembelajaran berlaku secara fleksibel dan mengikuti kadar sendiri. Selain itu, penggunaan sumber digital ni juga dapat membantu pelajar mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah melalui pendedahan kepada pelbagai bentuk soalan dan situasi pembelajaran. Seterusnya, peningkatan keupayaan penguasaan KBAT, di mana bimbingan akademik ni pembimbingan akademik tambahan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih menjawab soalan yang kompleks secara berterusan serta memahami teknik penyelesaian yang lebih efektif. Jadi melalui latihan yang konsisten ni, pelajar ni bukan sahaja dapat menguasai ilmu, tapi dapat membina keyakinan diri dalam menghadapi cabaran akademik yang lebih mencabar di masa akan datang. Dan akhir sekali, perluasan peluang mobiliti sosial dalam tempoh hayat individu, di mana gabungan antara pencapaian akademik yang meningkat dan penguasaan kemahiran holistik membuka peluang dengan lebih jelas kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya,
khususnya mereka ni berpeluang untuk menceburi kerja yang profesional yang menawarkan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi. Jadi keadaan ini menunjukkan bahawa mobiliti sosial intra-generasi ini dapat mencapai dalam tempoh hayat individu melalui usaha yang berterusan dan pemanfaatan sumber pendidikan yang tersedia. Okey, jadi cadangan penyelesaian yang saya cadangkan, yang pertama, untuk isu yang pertama, penyediaan akses teknologi secara inklusif, di mana pihak kerajaan dan universiti ni perlu memperluaskan penyediaan peranti digital serta capaian internet yang percuma kepada murid ataupun yang berkos rendah. Dan ia dapat memastikan berlakunya kesesamaan akses pembelajaran. Dan yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran hybrid yang fleksibel, di mana guru ni disarankan untuk mengaplikasikan pendekatan pembelajaran hybrid dengan menggabungkan bahan dalam talian dan luar talian, agar pelajar yang mempunyai kekangan teknologi ni masih dapat mengikuti pembelajaran secara lebih berkesan. Dan yang ketiga, kolaborasi antara sekolah, komuniti dan sektor swasta juga sangat penting, di mana menyediakan pusat akses internet, komuniti dan program sokongan pendidikan bagi mengurangkan jurang digital secara berterusan antara pelajar. Dan yang isu kedua pula, program pendidikan keibubapaan yang komprehensif, di mana institusi pendidikan ni perlu melaksanakan program kesedaran kepada ibu bapa supaya kepentingan sokongan akademik di rumah ni disedar agar semua lapisan masyarakat ni dapat memainkan peranan secara efektif. Dan yang kedua, penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondisi di sekolah, di mana sekolah ni perlu menyediakan kemudahan pembelajaran yang lengkap kepada murid bagi menyokong serta mengimbangi kekurangan persekitaran di sekolah dan membantu pelajar yang kurang berkemampuan. Dan yang ketiga, pelaksanaan program bimbingan dan mentor-mentee, iaitu guru atau rakan sebaya dapat membantu pelajar yang kurang mendapat sokongan keluarga untuk meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Dan isu yang akhir sekali adalah akses bimbingan akademik dan sumber, iaitu penyediaan program intervensi akademik percuma, di mana sekolah dan kerajaan ni boleh menyediakan kelas tambahan percuma atau program intervensi khas bagi membantu pelajar yang tidak mampu, supaya mereka ni dapat meningkatkan penguasaan akademik tanpa beban kewangan. Dan yang kedua, perintegrasian teknologi dalam pengajaran secara sistematik, di mana penggunaan platform digital dan sumber pembelajaran yang interaktif ni perlu diperluaskan kepada semua pelajar supaya mereka ni dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kefahaman mereka. Dan akhir sekali, pengukuhan akses kepada peluang pendidikan lanjutan, di mana pihak berkaitan ni perlulah memperluaskan peluang beasiswa, program khas dan laluan alternatif pendidikan bagi memastikan pelajar yang berpotensi tinggi ni dapat meningkatkan mobiliti sosial mereka walaupun mereka ni kurang berkemampuan. Okey, jadi kesimpulannya, pendidikan ni berperanan sebagai pembangkit mobiliti sosial, namun keberkesanannya tergantung kepada kesesamaan akses dan peluang pembelajaran antara pelajar. Dan perubahan pendidikan semasa telah memperlihatkan ketidaksamaan yang ketara, khususnya melalui jurang digital, modal budaya dan akses kepada sumber pendidikan. Jadi jurang digital ni menjadi faktor yang paling dominan yang boleh menghalang penyertaan pelajar itu dalam pembelajaran moden dan mendorong mobiliti menegak secara menurun. Dan modal budaya dan akses kepada bimbingan akademik pula memberi kelebihan kepada pelajar tertentu, sekaligus dapat meningkatkan mobiliti menaik tetapi memperkukuhkan ketidaksamaan sosial. Oleh itu, pendekatan pendidikan yang inklusif dan berasaskan keadilan sosial amat diperlukan bagi memastikan mobiliti sosial dapat dicapai secara adil dan menyeluruh. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.